Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat tutorial cara menggunakan Cura. Filmmaker Cura. Search dekat PC masing-masing atau kalau tak ada software ni boleh install dekat PC masing-masing ataupun PC yang dah disediakan di Microsoft. Okey, kita buka. So, perkara pertama sekali untuk check adalah kita kena tengok perintah apa yang kita nak guna. Kalau kita nak guna Ultimaker S5, klik Ultimaker S5. Kalau Ultimaker S3, klik S3. Kalau kita nak pakai artillery, pakai artillery. Tapi yang ni kita boleh buat sendiri. Tapi kita dah mungkin PC dekat lab lain sikit, ni saya pakai laptop saya. So saya klik kat sini. Okay, kemudian kita check. Tengok ada merah, hijau dan biru. Itu adalah Z, hijau adalah Y, merah adalah X. So ini adalah dia punya origin dia. Kalau dekat printer artillery ni, dia dekat dia punya monitor dia, screen dia, bucu kiri. Dan ni bucu kanan, belakang, bucu kiri belakang, bucu kanan. Okay, alright. So, yang kedua adalah kita nak macam mana nak control benda lah ni. Okay. Kita masukkan file dulu kat folder. From this, pastikan file kena convert kepada STL dulu. Contohnya ni, kan? Tapi ni mungkin kecil sangat. Saya cuba cari file yang besar sikit. Okay, ini besar sikit. Oh, ini kecil. Cuba cari yang besar sikit. Saya macam ni. Ini boleh dapat. Okay, yang ni kita macam mana nak control benda ni. Okay. Nak pan, nak zoom, nak scroll. Okay. Pertama sekali macam mana nak zoom. Macam ni nak zoom besar kecil. Kalau kita nak zoom. Okay, kalau kita nak zoom. Kita scroll. Dekat mouse kita scroll. Dan scroll dekat mouse. Kalau kita nak gerakkan part ni, kita klik kiri. Klik and hold kiri. Atas panah yang pada paksi yang kita nak gerak. Ni paksi X. Ini klik atas ni. Tarik paksi Y. Paksi Z ni kena hati-hati. Sebab kadang-kadang bila kita terlekat ke bawah ni, dia akan print hanya separuh saja. Yang atas je, yang bawah dia tak print. So make sure lepas kita dah adjust apa-apa, ini paling penting, kita tarik ke atas dan dia akan jatuh dekat paling bawah sekali lah. Yang bawah sekali akan betul-betul berada di atas bag. So ini adalah kawasan bag. Kalau nak pusing ni, kita gunakan mouse, klik kanan mouse, klik kanan dan hold dan pusing lah. Dan kalau kita nak apa tadi? Okay, yang tu lah dia nak pusing view. Nak pusing view ni penting. Dia macam lebih kurang macam SolidWorks. Okay, kemudian kalau kita nak pusingkan barang ni, kita tekan rotate. Okay. Kalau yang merah ni dia akan pusing pada paksi X. Tapi yang ni sebab dia axis symmetry, so pusing pun dia sama lah. Kalau barang tu 3D, tak ada axis symmetry, so dia akan ada. Yalah, dia akan ada dia punya bentuk dia lah. Okay, kalau nak pusing pada arah Y, tekan anak panah dekat sini. Kita boleh tekan dan juga kita boleh klik sekali. Klik sekali dia akan pusing 90 degree lah. Okay. Tapi kalau kita juga boleh pusing ikut by increment of 15 degree. Klik and hold. Klik and hold, tarik. Pusing. Klik kiri. Tapi dia akan increment by lah. 12. Okay, kalau kita tak nak pusing by increment macam tu, kita off-kan yang snap rotation dan kita tarik. Itu yang kita nak. Cumanya kadang-kadang dia lari lah. Nak balik semua macam payah. Nak dapat betul-betul tegak. Betul ke tegak ni? Kalau tak nak tu, kita undo je. Edit, undo. Ataupun kita gunakan Ctrl Z. Okay. Sekarang yang ni. Okay. Kita tengok. Lepas tu kita nak tengok. Kita boleh juga untuk besarkan barang ni. Contohnya barang tu kecil. Contoh awak buat
case dalam bentuk uh, meter, tapi awak set dalam meter. So maknanya dia akan jadi kecil, sangat kecil. So kena kali gandakan dia sebanyak 1000 kali ganda. So kena darabnya 1000 jadi 100,000 lah. Contohnya barang ni, dia first masuk dia sangat kecil. Maybe dalam 1% ni. So dia akan halus. So dia kecil. So kita gandakan, tambah kat sini. Kalau kita tekan uniform, dia akan scan sama besar, kembali kepada asal. Okay, dia akan kembali kepada saiz asal lah. Kalau nak besarkan lagi, kita tambah besar. Berarti yang sangat besar lah, 10% pun akan jadi besar. Tambah 10 kali ganda pun 10 kali ganda dia akan jadi besar. So inilah saiz dia. Okay, kalau kita nak contoh dekat sini kita nampak kawasan warna merah. Kawasan warna merah ni, yang lain warna kuning. Merah ni adalah untuk kawasan overhang. Overhang ni biasanya kita perlu ada support. Kalau tak ada support, dia akan jatuh lah. Dan hasil dia tak jadi lah. Okey, sekarang yang ketiga adalah kita pergi ke bahagian setting. Print setting. So ni adalah dia ada banyak jenis. Dia ada kat sini. Dia ada jenis recommended. Yang ni yang basic. Tapi saya rasa yang ni lagi senang. So tapi untuk advance kita boleh pergi kat custom. Kita set. Kalau nak cepat kita set 0.25 mm. Kalau standard 0.2 mm. Layer height. Yang pertama adalah layer height dalam settings. Yang kedua adalah, yang lain yang kacau. Yang dua adalah infill density. Kalau kita apakah infill density? Infill density adalah how solid is your product lah. Sometimes kita nak dia untuk functional part. Untuk functional part kita kena buat dia punya infill dia tinggi lah, dalam 40%. Kalau untuk display part, let's say 5% je. So apa beza 5%? The slash ni untuk tengok apa akan terjadi dalam dia. 5%, kalau untuk dia hanya untuk display sahaja, so tak perlu strength yang tinggi, dia akan lagi cepat lah. Lagi cepat jimat dan tak membazir material lah. So ni adalah support dia. Mungkin lain sikit dalam support yang awak buat tu. Sebab saya setting ni support 3 support. Kita tengok kat dia, kita fokus bahagian infill dulu. Infill ni, inilah infill bahagian dalam. Dia akan kosong. Kalau kita nak dia strength tinggi, kita tambah kat dalam 40% lah. Dalam lab ni kita hanya pakai PLA sahaja. Yang material lain kita jarang guna sebab dia leceh sikit. Lepas tu kita nampak dia punya infill tu lagi rapat. Okay, lepas tu ni untuk strength yang tinggi lah. Kemudian kemudian adalah dia yang lain yang kacau. Temperature kita kena tengok dekat kotak, dekat spool filament awak tu. Kadang biasa dia akan bagi recommended temperature untuk printing. So untuk PLA biasa dalam 200, 210, 205. Biasa kita ambil tengah. Kalau dia bagi 200 hingga 210, awak ambil lah tengah-tengah 210. 200 hingga 220 ambil tengah-tengah dia 220. Tapi kalau macam PETG dalam temperature dia dalam antara 210 sehingga 240. So ambil tengah-tengah lah. 240 tambah 210 bagi 2 dalam 230 atau 220. Tapi untuk bed temperature PLA adalah 60 degree. Tapi kalau PETG dalam 80 lah. Okey, itu bergantung pada spek. Tapi kalau awak setting suhu dia dekat sini PETG, lepas slice edit balik kepada suhu PLA. Sebab saya takut nanti ada yang terus slice dan terus tak tukar tu. Okay. Pertama layer height, kedua infill, ketiga adalah temperature, keempat adalah support. Support saya rasa untuk selamat kita boleh dia by default generate support lah. Okay, contohnya kalau kita kadang-kadang kita nak buat sesuatu, kita tak nak buat support dekat dia. Sebab bila ada support dia mungkin
dia akan, bila kita nak buang dia ada masalah. Tapi bahagian tu dia tak perlukan support. Contohnya macam lubang lah. Kita buka. Contohnya lubang ni dia tak perlukan support lah. Macam ni. Kalau nak print macam ni, dia kuat. Kalau jangan print macam ni. Macam ni dia tak kuat. Dia mudah patah. So ini, this is the strongest lah. Sebab filament 3D printing paling kuat, paling tak kuat pada arah Z axis lah. Sebab dia print layer by layer. So interlayer strength tu tak kuat. Okay, so this is the right, ni lah, the less support dan the high strength lah. Cuma kalau kita tengok kat sini, dia akan ada support dekat sini. Bahagian kat sini, lubang ni biasanya dia tak perlukan support lah, macam ni. So macam mana kita tak nak ada support dekat sini. Tapi kat tempat lain mungkin memerlukan support. So cara dia, apa yang kita perlu buat, kita pergi dekat part, klik kat part, kita ambil kat sini support blocker. Dan klik kat bahagian yang kita nak support. Dan kita besarkan ruang dia, pindah position dia, biar betul-betul dia dalam lubang tu. So yang ni dia tak akan ada support lah. Kita klik dekat part, ambil support blocker, so pindahkan position ni. Jangan ada setengah benda kawasan yang perlukan support, so kita kena adjust betul-betul lah. Yang ni dia biar betul-betul dia kena lubang. Kita boleh kecilkan dia, kita boleh besarkan dia, data berkeperluan kita lah. Kalau nak besar, tarik besar. Kalau kecil, tarik kecil ke dalam. Okay, so sekarang ni, so bila kita slice, kita akan nampak, tengok preview, tekan klik kat atas ni, prepare kat sini, preview kat sini. Nampak dia tak ada lagi support lah. So yang ni lagi mudah lah nak buang support. Sebab lubang macam ni tak perlu support lah sebenarnya. Tapi by default, sebab dia adalah overhang, kita tengok kat sini, kita akan tengok, kita nampak merah tak? Kat bawah tu ni nampak warna merah. Merah tu menandakan dia perlukan support. Tapi untuk lubang dia tak perlu. Lubang macam ni. Okey, yang keempat rasanya tadi support. Yang kelima adalah build plate adhesion. Okey, untuk barang kecil macam ni kita tak perlukan adhesion. Kita boleh turn off beam, kita turn on skirt. Okey, apa keperluan skirt? Skirt ni adalah untuk skirt. Untuk check sama ada bag tu level ke tak level. Sengit ke tak sengit. Kalau tak sengit, kalau sengit apa yang jadi, dia akan setengah kawasan dia akan lekat, setengah kawasan dia tak lekat. Nanti akan ada problem dekat printing. Okay, so by default on je lah brims lah. So untuk tambahkan kekuatan dia ada, kekuatan lekatan part ni kepada bag lah. Sebab kalau bag ni, part ni dia lekat tak kuat, apa akan jadi, dia akan tercabut lah. So dia akan jadi printing fail ya. Okey, itu hanyalah. Berarti itu saja untuk cara menggunakan Cura. So sekian, terima kasih.